Okay, imagine korang ni adalah tycoon minyak yang kaya gila daripada Arab. Korang ni Pak Syekh kaya nak mampus. Kau memang nak beli satu kelab football, tak kisah mana-mana liga. EPL ke, La Liga ke, Serie A ke, tak kisah. Kau nak beli kelab bola yang mana dan kenapa? Aku nak beli Perak. Aku nak bayar gaji. Aku nak beli Syarul Sangat balik. Aku tak kira. Alamak, aku macam ni lah. Aku nak beli Celtic. Oh, Celtic Kenapa? Sebab apa? Sebab baju dia lawa. Every season mesti baju dia paling lawa. Betul dah, jadi Celtic baju lawa. Aku tak ada jawapan lain. Tapi kalau mungkin aku beli Leicester. Sebab aku minat Vardy. Oh, okay. Aku ingatkan GKG. Dasar. Gen Y Cult Dialogue. What's good people? Welcome to our podcast. This is Gen Y Cult Podcast. Anda sedang mendengar hashtag Gen Y Cult Dialogue siri podcast, di mana kita akan bercakap berkenaan dengan apa-apa sajalah, any topic that we can relate with each other. Jadi bersama saya, rakan peminat bola yang paling besar saya pernah kenal, Abang Nugget. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Abang Nugget sihat Sihat, Alhamdulillah. Nak raya dah ni. Itulah, nak raya dah cerita dia. Sekejap je. Jadi minggu ni Abang Nugget, Gen Y Cult Dialogue, kita nak bercakap berkenaan dengan European Super League. The 48 hours of volatile football moment. Macam tu Yes. Tapi untuk sesi kali ni tak seronok kalau bercakap dengan aku seorang. Sebab Jackson Lee tak minat bola. Iya ke Jackson Lee? Jackson Lee tak minat bola. Iya ke? Jangan petik kata aku minat Red Warrior. Aku tak pernah claim aku minat Red Warrior. Bukan GKG Aku tak tahu dah apa GKG. Janganlah pakai tak bola. Tak payah buat tak tahu. Shit lah. Okay, tak apa. Jadi untuk sesi kali ni, kau ni kacau. Aku nak perkenalkan kita punya tetamu jemputan. Ya. Alright. So kita ada tetamu jemputan, satu peminat football fan yang sangat besar. Bukan badan besar, I mean football fan yang dia besar. Dia dah kecil sikit lah. Kecil sikit lah. I'm not talking about body. What the fuck, man? So, dia peminat Man U yang paling kuat lah, yang aku pernah kenal, dan dia selalu akan seteru dengan Abang Nugget zaman-zaman dia masih kecil lagi. Sekejap. Kita sembang pasal MU ni tak apa, tak syirik ke cakap pasal setan-setan ni? Aduh, kita dah nanti kena bash lagi bulan puasa ni. Kita dah elevated. The paradigm has been shifted. So tak apa lah, Red Devil tak apa lah. Are we gonna go there? Do you want to go there? I don't want to. Okay, so Supreme Leader Mok, peminat Man U yang aku respect jugalah sebagai seorang Man U punya supporters. So Supreme Leader, anda sihat? Yo, sihat. Alhamdulillah, masih berpuasa. Aku tak tanya pun, dia ada disclaimer masih berpuasa. Okay lah, Alhamdulillah. So far so good. Thank you invite aku dekat dalam session korang berdua ni. Welcome. We are honored to have sama-sama. you. Ya, tu bukan senang kita nak dapat pemimpin besar dunia ni. Yes. So Supreme Leader Mok, boleh bagi tahu sikit tak your current endeavour right now, projek apa tengah buat sebelum kita bercakap pasal bola ni? Let the audience know a little bit about yourself. Okay, aku bekerja lah. Aku makan gaji macam biasa. Cuma ada 2 projek yang aku buat since last year. Okay, satu aku punya personal punya projek, aku buat consultation human resource. Siapa yang gaji kena potong, macam nak kira OT tu, bagi dekat gua lah, gua boleh kira. Penting ni. Kau kena stay tune dan dengar macam mana nak contact Supreme Leader. Okay, lepas tu, second thing is aku buat dengan aku punya wife. Kita orang ada buat
Wangian, lilin. Lilin Ya, lilin. Kau bakar lilin tu, dia wangi lah satu rumah tu. Oh, okey. Apa nama company The Melts Bar. Nanti aku akan share lah apa whatever info yang ada. Kita orang baru start je dalam tahun lepas. So, okay lah. So far so good. Ada macam 8 to 9 line-ups yang aku dah keluarkan. Kita orang dah keluarkan. So, untuk raya ni pun kita orang keluarkan bentuk lilin tu, dia macam bentuk ketupat lah. Dia punya scent dia macam-macam lah. From lavender, dia ada bombshell, macam-macam lah. Oh, okay. Nanti aku akan share IG dengan Facebook lah. Tapi kalau korang nak terus cari, just type The Melts Bar. THEMELTS BER. Steady. Okay, itu apa yang aku buat sekarang lah. Both Instagram dan Facebook. Ada bau MU tak? Bau MU tak ada. Bau MU susah nak buat. Susah nak buat. Ya ke? Tak susah bang. Kita boleh cakap bau MU macam mana. Aku tak start lagi, dia orang dah banter lah. Aku okey, tak ada hal. Okay, kita tahu Mok basically memang minat bola daripada dulu lagi lah. Just nak tanya, memang minat semua bola ke minat Premier League je, EPL je? Aku memang tengok bola. Whatever, macam European punya league, aku kalau dekat TV lah, TV ke apa, streaming ke. Kalau Premier League tak ada, aku tengok Bundesliga. Aku tengok Serie A, aku tengok yang Portugal punya. Aku tengok lah. Bagus. Boleh lah. Apa macam, sebab macam nak cakap lah, okay, walaupun tim macam sekecil-kecil tim Sheffield United ke, aku tengok. Penang tengok Penang. Penang aku tengok. Bagus. Support local football. Aku tengok, alhamdulillah. Sebab Penang tengah kuat kan. Kalau Penang tak kuat, tengok juga. Aku tengok juga, tapi tu ada. Sebab kalau Penang main tu, selalunya aku tak tengok game lain lah. Mereka pun main malam kan. So macam, daripada aku nak tengok. Sebab sekarang nak tengok, kan dah senang kan. Boleh streaming je. Ya, betul. Senang tengok bola Malaysia sekarang. Betul. Okay. So whatever, kalau aku terlepas pun aku akan tengok macam highlights dia. Good lah, aku tengok lah, okay lah. Boleh kata aku tengok keseluruhan lah. So memang minat bola tegar lah, not just EPL, MU only lah. Boleh katakan begitulah. Favorite player siapa? Favorite player Favorite player ku Francesco Totti. Totti Yes. Bukan player MU? Bukan. Kenapa Totti Totti dia ada banyak one man club punya player. Tapi Totti ni dia macam, aku tak tahulah, dia stay dekat Roma. Kalah ke macam mana, teruk macam mana pun dia stay. Lepas tu dia punya gameplay sama. Dia tak tukar gameplay dia daripada muda sampai tua. Dia still, dia number 10, dia number 9. Role dia tetap sama. Macam lain-lain player, macam Ronaldo, Nani, Rooney. Diorang Ronaldo winger kan. Sekarang dia dah jadi striker, dah jadi forward. Nani pun sekarang dah jadi forward. Wayne Rooney dulu ke atas, dia pernah main wing masa muda-muda. Tapi makin lama dia jatuh dekat number 6 atau number 8 midfield kan. Tapi Totti tak. Dia stay kat situ. Maknanya dia tak ubah pun gameplay dia dengan umur dia. Bagus Francesco Totti, jarang kita dengar ni. Kenapa tak, kalau one man club punya pasal, kenapa tak suka Gary Neville? Gary Neville okay, dia macam mana aku nak cakap okay, dia bukan, dia tak adalah se-influential macam Steven Gerrard. Dia tak se-influential macam Steven Gerrard, tapi dalam tim tu dia kena ada. Dia selalunya captain ni, kalau dia sama ada kau pandai main, tak pun kau tak pandai main, tapi kau ada leadership. Gary Neville ada that thing lah. Tapi kalau aku nak pilih Gary Neville dengan Roy Keane dekat Man U, aku akan pilih Roy Keane lagi lah. Roy Keane boleh lah, respect lah Roy Keane. Okay, so boleh tengok lah Supreme Leader punya point of view, dia tak bias. Walaupun dia peminat tegar MU. This is exactly what we need, because in this session kita nak bercakap pasal European Super League. The 48 hours of volatile football moment. Jadi to understand European Super League ni apa benda?
Boleh tak? If you can explain in layman punya term untuk aku yang jenis tak tengok bola sangat. I mean, I understand Champions League atau macam mana. Lepas Abang Nugget explain a bit. But European Super League, I mean dah ada Champions League. Apa, can you just let the audience know what it is all about? Okay, aku European Super League ni, dia macam ni lah. Okay, kalau Champions League, dekat setiap liga-liga Eropah, dia akan ada macam siapa menang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dekat dalam liga tu kan. So, selalunya nombor 1, nombor 2 atau nombor 3 dia akan pergi ke Champions League. Dia champions lah dekat dalam liga, setiap liga ni dia akan main kan. Okay, European Super League ni, dia pakai term konsep founding club. Okay, dia punya, kalau tak salah aku lah, dia punya idea ni, dia start pada 1998. Okay, 1998 dia orang dah borak dah pasal European Super League ni. Dia orang cakap, okay, kita nak buat yalah apa, ada 15 founding club di negara apa, Eropah lah. Dekat Itali ada Juventus, Juventus, AC Milan, Inter Milan. Lepas tu dekat Spain pula, founding member dia macam Barcelona dengan Real Madrid. Lepas tu dekat England dia ada beberapa, banyak juga macam Manchester United, Liverpool, semualah. Okay. Okay, lepas tu this kononnya idea dia, tiap-tiap pertandingan, tiap-tiap tahun pertandingan European Super League ni, founding member ni akan ada dekat dalam tu. Okay, bersama-sama dengan yang lain-lain lah. Yang lain-lain tu dia ada dia punya mekanisme lah, macam mana dia orang select apa semua. Okay, tapi benda tu masa 1998 tu dia dah dicantas lah. Dia macam UEFA, dia cantas lah tu. Dia kata dia ada, kita dah ada UEFA Champions League, which is this tournament lah, and endorsed by UEFA semualah kan. Sebab tu masa tu idea tu dah macam dah breakdown. Lepas tu suddenly baru-baru ni benda tu naik balik kan. Okay, benda tu naik balik, and dia macam, aku nak kata backfire pun boleh kata backfire lah balik, sebab idea ni naik balik kan, which melibatkan macam fan semua, dia orang macam marah sebab apa nak buat balik ESL ni kan. Sebab apa, ada lagi pertandingan-pertandingan lain selain daripada macam Champions League, ada Euro, macam apa, Champions League dia macam ESL je sebenarnya, cuma ESL ni dia ada founding member, itu je. And dia punya, aku tak pasti macam mana dia orang nak apa, sebab you nak buat satu competition, you nak kena ada badan-badan, komiti-komiti, referee apa semua kan. So kalau dia orang nak buat macam European Super League ni, referee punya komiti punya apa club apa semua tu akan endorse ke pertandingan ni. So bila tak ada macam apa, dia tak endorse, tak ada official macam this is an official tournament ke, player semua boleh ke main? Apa akan jadi kat career dia orang kalau dia orang main? Dia orang fit ke nak main? Aku rasa senang cerita, yang idea ni daripada apa, Presiden Real Madrid tu, Perez tu, dia banyak tengok cerita ni lah. Dia banyak tengok cerita apa, Shaolin Soccer lah. Sebab Shaolin Soccer dia ulang Kung Fu Hao Ye. Ai Hao kan. Kau tengok kan scene Shaolin Soccer tu kan, yang mana ada satu team yang lawan tu, dia orang training kat dalam apa, dalam swimming pool kan. Team tu kan macam robot lah, fitness dia kau-kau lah semua kan. Dia orang pandang benda ni macam player ni macam memang apa, every time main bola fitness dia memang optimum lah kan. Tapi dia orang kena sedar lah, sebab player bola is player bola, dia orang ada jantung. So dia orang kena jaga fitness dia orang. Dia orang ada every team dia orang ada dia punya apa, orang yang jaga kesihatan. Dia ni fit atau tak nak main, dia main berapa game sekali. Yes. Kalau semua tim bola ada player macam N'Golo Kante Chelsea tu, dan aku rasa tak ada masalah. Dia nak buat apa league pun tak apa, dia boleh main. Tapi kalau every player dia ada dia punya apa, fitness and skill set kan. So dia orang ada limitation masing-masing lah. Dia orang bukan macam tim kat dalam Shaolin Soccer tu lah. Itu pendapat aku lah untuk Super League ni. So kalau Abang Nugget, what's ESL Super League to you? ESL Super League ni aku nampak aku rasa dia macam ni, macam Supreme Leader cakap tadi kan. Dia orang punya idea ialah nak buat satu league baru, satu tournament baru yang
kita boleh kata breakaway league daripada tournament yang sedia ada ni, iaitu UEFA Champions League. Aku nampak yang ini dari segi banyaklah ada kebaikan, ada keburukan, tapi aku just nampak ini just a power play by the Founders Club yang tak suka dengan cara UEFA run the tournament dan run the committee or the governing body which is the UEFA itself. Dan dia nak macam getak. Kita boleh buat liga baru, kita boleh buat tournament baru without you, kan? So maybe aku nampak ini macam satu benda untuk bagikan UEFA ni tak snobbish and rigid sangat lah. Sebab kalau kita tengok reputation UEFA apa snobbishnya, dia orang elitis doh. Dia satu komiti, satu governing body yang mostly influenced by ex-footballers yang sangat influential. Contoh-contoh dia geng-geng Platini, geng-geng Jerman punya legends, Beckenbauer, Rummenigge apa semua tu kan. Jadi geng-geng yang owners club yang kaya ni pula, dia orang tak boleh nak ada influence dalam that committee. Jadi dia orang create satu league baru as a power play untuk katakan UEFA, come on lah, kita boleh buat baru kot without you, kan. So aku nampak itu macam tu lah. Sebab conveniently UEFA Super League ni announce a day before UEFA Champions League format baru keluar. Betul. Jadi ini macam nak cakap, sebelum orang buat tournament baru ni, I spend the Champions League ni without our bukan without our permission, without our agreements lah, kan. Kita boleh buat league baru, kita boleh buat tournament baru. Yeah, that's how I see it lah. So macam acah-acah lah. Nak kata acah tu tak juga. Dia orang boleh buat yang baru. Cumanya dia macam benda ni dah lama, tapi conveniently dia di-announce a day before the Champions League baru punya format. So I see it that way lah. Dia betul lah, aku setuju cakap Abang Nugget. Aku rasa sebenarnya dia orang saja je. Dia boleh buat 2-3 hari sebelum ke, lagi maybe 2 months before ke announcing date of Champions League tu kan, tapi dia buat sehari sebelum. Sebab apa? Dia nak create macam perbezaan pendapat, point of view lah di kalangan peminat bola sepak, pemilik kelab bola sepak, managers semualah, player, termasuk player sekali lah. Dia saja nak create benda tu. Lepas tu sekarang betul lah dia buat tu dah chaos sikit. Macam quite chaos lah, orang ada different pendapat. And kita ramai-ramai kita sekarang ni kita masih menunggulah sama benda tu jadi ke tidak. Jadi dengan direstui ke jadi tanpa direstui, kita tunggu yang tu. Direstui sebab kalau dia jadi tanpa direstui, di effect dia banyak kat player. Maybe player tak boleh main negara, player betul. Kan. Nak minta restu mak ayah tak boleh balik kampung pula. Boleh, tapi kena dapat kelulusan dulu lah. Boleh. Ya tu. To understand, so basically kalau ikut Abang Nugget, dia kata macam a power play lah. So dia 12 clubs kan, ada 12 club yang involved dalam ESL ni kan. So 6 daripada EPL, England. Yep. Betul. 6 daripada England. So lagi yang lain, who are the founders yang terlibat dalam ESL daripada liga-liga lain? Daripada liga-liga lagi, dekat Liga Itali dia ada Inter Milan, Juventus, AC Milan. Okay, Spanish club dia ada Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid. Okay, lepas tu dia ada lagi apa lagi 12 lah tu. 12 lah, dah cukup lah 12 kan. Aku sebenarnya okay, dia nak kata founding member ni pun aku tak kisah kan. Basically dia cari clubs yang good history macam AC Milan kan, Juventus, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Tapi asal Man City masuk kat dalam founding club lah. Arsenal dengan Spurs tak pernah menang Champions League pun. Tak, lagi satu. Kalau dia nak kata founding member, idea dia daripada berapa tadi? 80 lebih 98 lah cakap dia. Yes, 98 kan. Okay. Time tu bukan Manchester City kot yang dominate. Yeah. Blackburn semua, Newcastle semua. Mana pergi? Tu bukan diorang pun ada history yang power kot.
Kan macam Newcastle kita punya uncle-uncle kan, paklong-paklong pun ada yang support Newcastle tau. Cuma sekarang maybe budak-budak muda dia tak support lah kan. Tapi macam orang-orang tua dia support lah Blackburn, Newcastle, West Ham. Kenapa tak ada West Ham dalam tu? Sebab apa? Duit tak ada. Kenapa ada Manchester City? Itu aku punya macam kau nak buat founding club tapi kau sebenarnya cakap je lah club yang kaya kan. Senang cerita lah club yang ada apa duit yang steady kan. Senang cerita cakap je lah macam tu. Kenapa dia nak bagi sampai founding club macam tu kan. So 12 klub yang besar dan ada berkepentingan lah. Ada kepentingan. Betul kepentingan. Dia macam kerabat eksklusif lah. Okay, golongan kerabat bola sepak ni. Dengan satu lagi ni golongan orang kaya-kaya yang tak puas hati dengan kerabat ni buat baru. Macam tu lah. Betul. Okay, so UEFA Champions League, kita tahu dia punya format, dia orang based on merit kan. So yang mana liga-liga macam EPL nombor 1, 2, 3, 4 masuk. And then ada liga-liga lain based on dia orang punya besar mana liga dia orang akan ada spot. So kita tahu dia based on merit. Kalau dalam ESL ni apa format yang dia nak pakai? Sebab dia orang dah janji ada 12 klub ni memang confirm tempat kan? Ya, betul. Confirm. So apa format yang dia nak pakai dalam ESL ni nanti? Dia memang tiap-tiap tahun 12-12 ni akan masuk. Tak kira lah 12-12 ni Liverpool nombor 9 ke, Chelsea nombor Kalau aku boleh gambarkan muka Abang Nugget tengah tahan sekarang, tak apa. Tak kisah dia nombor berapa pun dia orang akan masuk. Itu founding member ni punya dia orang punya macam kelebihan lah. Yang selebih-lebihnya tu kalau tak salah aku dia pakai merit juga. Cuma I don't think dia announce lagi macam mana dia punya pengiraan dia tu. Tak silap aku lah, tambah sikit lah. Okay, aku rasa dia 12 tu memang confirm masuk. Memang bukan without merit lah, meaning macam exclusive club lah. Yes, betul. Kan? Lagi 4 tu invitational. Maknanya dia orang invite siapa yang dia nak masuk. Okay, tapi Jerman punya team dia orang memang tak nak semua kan. Cerita pasal Jerman ni sekejap lagi kita sambung. Sebab Jerman ni dia punya ownership lain sikit. Lepas tu dia punya structure liga tu dengan Bayern tu memang lain. Ya, betul. Okay. So format dia basically 12 tu confirm tempat. Tak kisah no matter dia orang punya performance tu teruk gila ke, macam mana ke, dia orang memang dijamin. So macam dia orang ni the club owner tu memang very yakin lah yang fan akan sentiasa bersama dengan dia orang without considering dia orang punya performance, is it? Okay, macam ni lah. Aku celah sikit Okay. Ada satu artikel tu Florentino Perez, Presiden Real Madrid, dia dah cakap sebab apa dia nak buat ESL ni. Sebab dia kata golongan-golongan muda ni dia tak suka tengok game-game yang tak best. Macam Chelsea lawan Sheffield United ke, Wycombe ke lawan dengan Manchester United, dia tak suka tengok macam tu. Dia orang nak tengok tim-tim yang best-best je. Dia katalah, tapi aku tak tahu setepat mana data dia lah. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia sebut je. Kau tahu lah orang-orang bos-bos, orang tua-tua dia sebut je dia ni kan. Lepas tu dia balik palung ni lah. Yang palung-palung ni dia selalu sebut tu dia balik baru dekah anak buah dia. Aku cakap tadi betul lah. Kalau betul kau tolong cari data benda tu. Selalu dia orang cakap macam tu je. Okay. Aku tak tahu seberapa sahih dia punya fakta tu, tapi bagi aku kita ambil mudah lah. Kita nak tengok liga satu tim bola tu dia main dekat negara dia. Nak tengok sejauh mana untuk tahun tu dia punya achievement lah kan. Kalau teruk lah, kalau berjaya lah kan. Dan kalau dia dah berjaya, barulah dia pergi the next level, which is dia akan lawan dengan tim dari Europe yang lain kan. Cuma bagi aku perjalanan fixture bola sepak tu mengikut klub yang masing-masing suka, itu adalah dia punya macam experience dia untuk throughout the season tu. So dekat situ one whole season tu dia orang akan tahu tim dia dekat mana semua kan. So dia tahu tim dia tahun ni punya achievement, punya performance sampai mana kan. Boleh ke nak lawan dengan tim-tim yang lain-lain? Memang tak boleh lah kalau tim kau nombor 9 kan. Kau kena tunggu tim nombor 1, 2, 3 akan lawan lah dengan tim yang jaguh-jaguh kat Europe yang lain kan.
Bagi aku tak setuju lah dengan Perez punya statement tu. Dia kata budak-budak tak suka kan. Tak suka. Kalau yang game best-best je, game yang tak best, bukan game tu tak best. Sekarang basically biasalah. Satu club, ada 2 club nak lawan. Satu club maybe dia punya duit cukup, funded, gaji datang awal. Player semua bagus-bagus. Lagi satu club ni maybe dia punya pemilihan player dia dekat community. So okey lah lawan lah kan. Lagipun macam most of Europe punya top league dia dah ada broadcast apa semua. So siapa mana-mana club yang masuk kat dalam TV tu pun dah kira okey lah, duit diorang okey lah, financial diorang quite stable lah kan. So aku berbalik kepada ni, aku macam tak setuju dengan Perez punya statement tu lah. Aku tak tahulah dia mimpi dia dapat statement tu daripada angkasa ke apa benda, tapi aku tak setuju lah. Kalau aku jumpa dia sebelah, kalau aku jumpa dia tengah moreh ke apa, aku ketuk je kepala dia. Bodoh punya orang tua. Selamba dia je Supreme Leader dipaklongkannya Perez tu. Nak ketuk kepala lagi tu. Tak, kadang-kadang ada otak tapi cakap tak ada otak, payah. Ya tu. Okay, jadi earlier kita dah ada sedikit gambaran lah masa kita try to faham apa ESL ni. Abang Nugget dengan Supreme Leader Mob ada bagi sikit gambaran lah kenapa dia orang nak decide to create ESL ni. Sebabnya dia orang punya kepentingan masing-masing lah. So ada yang kata power play, ada yang, so basically macam aku assume lah dengan apa yang korang explain kat aku tadi, ada satu dekat UEFA ni ada satu old elitist footballer yang dah tua-tua yang pegang. And then this owner yang 12 club ni macam satu privatized kumpulan yang businessman punya kumpulan yang tak puas hati dengan how this old elitists run the UEFA. And basically they want their stake to be raised inside UEFA. Betul. Okay. So to understand dengan betul-betul detail lah, I mean in terms of dia orang punya motif tu sendiri, kenapa dia orang decide to create ESL ni? Boleh Supreme Leader explain sikit tak? I mean in terms of dia punya revenue ke, in terms of dia punya motif dia lah, motif 12 club owners ni. Okay, bagi aku kan, it's just business. It's just business. Diorang anggap competition team ESL ni adalah satu produk ataupun new services yang diorang akan perkenalkan. So macam sebab bukannya diorang tak masuk Champions League, bukannya diorang tak main Europa League, bukannya diorang tak main liga domestik diorang tiap-tiap tahun pun, diorang main. Every year diorang main, diorang akan dapat senang cerita, tim yang perform akan dapat dia ada hadiah yang quite lumayan lah, which is akan cover dia punya stadium ke, untuk ada portion untuk beli player baru ke. Diorang every year I think sama je, diorang dah boleh estimate dah maksimum diorang akan dapat ataupun minimum yang diorang akan dapat. Tapi biasalah businessman dia nak more. Kau every businessman pun, kalau kita tak memang bola lah, kita cerita pasal profit nak jual sate pun, kalau hari-hari kau dapat kau punya profit is 100 kan, kau mesti nak rasa profit yang tinggi daripada 100. Bagi aku konsep dia simple tu lah, diorang see football as a business lah. I see. Betul. Follow up question lah, diorang nampak di Star Club, nampak dia orang view bola sepak as a business kan, which in terms akan bawa balik profit towards the team itself. So would that be, orang kata, benefit the team? Isn't it a good thing untuk dia, for the team itself? Okay, sebenarnya bagus tu memang bagus, bukan apa. Yalah, macam yalah, profit tu diorang boleh beli player, diorang boleh maybe upgrade whatever player punya kesihatan punya ni lah, punya teknologi apa kan. Tapi diorang kena ingat, yang main tu adalah manusia, bukan yang main tu macam robot ke, semua orang dapat ubat kuat yang sama ke, tak. Yang main tu manusia. So macam player bola, dia professional football player lah. Diorang bukan main macam kita bukan macam aku lah. Aku tahu Jackson, dia kau tak main bola kan? Aku tak main bola. Okay, dia kalau macam aku ni bukan pro, bukan amatur pun.
kita hari-hari main bola je kan. Siapa ajak main kita main je. Tapi pro player dia orang tak macam tu. Dia orang ada hari main bola, hari training, hari rehat. Bila nak masuk swimming pool, recovery. Dia orang ada hari-hari tu. So macam bila tiba time untuk dia orang main bola, dia orang main condition is 100%. Kira okey, tak ada hal. Kan? Tapi bila adanya satu lagi liga di tengah-tengah ni, dia orang punya recovery punya session tu maybe terganggu. Bukan apa. Throughout the year, dia ada liga domestik macam English Premier League. Lepas tu dia ada Champions League, dia ada Euro. Lepas tu bila dah habis season ni, dia ada beberapa bulan yang dia orang tak main bola tu kan. Bukan dia orang tak main langsung, dia orang ada main. Dia orang pergi macam apa international punya macam friendly competition. Macam kat Singapore dia buat panggil apa semua kan. Dia orang ada main je bola, cuma apa bukan yang macam official punya match lah. Bagi aku kalau ESL dia nak buat macam tu, go on je, tak ada hal pun. Kau ambil lah satu time kau kumpulkan founding member kau ni, kau main lah satu kali kan. Tak perlu nak buat macam, sebab dia punya game kalau tak salah aku dia nak buat midweek. Midweek ni selalunya game bola dia akan buat weekend tau. Midweek ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia macam Champions League or Europa dia ada 2 minggu sekali kan. Kadang-kadang midweek ni dia ada international punya break. Kalau international punya break, player dekat club dia akan pergi dekat negara dia akan main. Kan, lepas tu tiba-tiba ada ESL lagi. Boleh bayangkan tak betapa semaknya dia orang punya jadual. Dia orang nak layan international lagi, dia orang nak layan ni lagi kan. Hectic lah schedule dia. Yes, for sure hectic sebab dia orang pun ada family juga kan yang nak jaga kan. Benefit the club in terms of profit, tapi affect dia punya player mentally, fitness. Akan ada divided into 2 group player yang mana, of course lah, kalau sebab kita tengok UEFA and FIFA also ada buat statement kan, dia macam nak ban daripada main untuk dia orang punya country kalau dia orang terlibat dengan ESL. So mungkin ada macam Supreme Leader ada cakap tadi, mungkin dia ada yang macam yang nak decide untuk main dengan country, so dia orang tak main dekat ESL. So kacau lah the managing of the club itself kan. Betul-betul aku setuju dengan Jackson. Memang kacau dia orang punya mentality semua. Lepas tu yalah, faham lah bila kacau mentality player akan buat hal, play akan buat perangai. Bukan worst case lah, case paling dekat is Gareth Bale. Kau bayangkan dia punya perangai tu macam mana, dia sanggup main golf daripada nak pergi main bola. Itu worst case, itu paling simple punya case lah kan. Itu paling simple punya case. Banyak perangai player yang kita yang dah di-reveal and tak reveal pun. Tapi kita tahulah player yang perangai. Dia orang pun manusia juga. Yes, betul. Faham. So, other than player, then other than profit, what are the other factors yang boleh kata among the driven factors yang buat this 12 club decide untuk buat ESL? Anything yang Abang Nugget nampak kat situ that you want to share? Okay, yang ini kita tengok. Ini opinion aku lah. Sebab dia bukan fact, ini opinion. Aku nampak this is just a power play. Macam cakap tadi, this elitist ex-footballers yang influence the UEFA. Then these 12 businessmen, mostly Americans, which has, yang dia orang ni pun ada different mentality towards club ownership. They consider club is franchise. Dia orang tak ada rasa belong pun to the club. Kan? Betul. Macam MU, Glazer, Liverpool, Henry, Arsenal pun US, Arsenal kan? Penama tadi tu, aku tak pasti pada mana lah. So, dia orang ni ialah businessman yang profit oriented. Yang UEFA pula influenced by this elitist ex-footballers ni. Dia ada satu clash of power lah dalam tu. Yang ini kata dia orang boleh, macam ni lah, kalau kita tengok apa yang written statement by the founders club ni, dia orang kata dia orang ni club besar. Overhead dia orang besar. Dia orang bayar gaji mahal, dia orang punya stadium besar, kan? Di mana dia orang punya cost untuk run the club besar. Bila COVID ni berlaku, dia jadi tergugat lah dia orang punya source of revenue. Jadi dia orang mengatakan they need a competition that rewards more. Betul. Even Antonio Conte ni cakap, yang ni aku quote lah, ni baca dekat artikel. The Champions League and the Europa League must be played by those who deserve it. First of all, sport must always be meritocratic.
dia sendiri ada divided opinion about the ESL. But UEFA organizes all the competitions and reserves only a small part of the money to the clubs. The clubs must be rewarded more appropriately. UEFA does not invest anything. The clubs, yes. Jadi dia kata, dia punya point of view ialah mengatakan UEFA ni ialah satu governing body yang kalau kita tengok reputation UEFA, even FIFA itself pun memang corrupted lah. Kan? Jadi dia orang believe that UEFA ada revenue yang lagi banyak tapi tak disalurkan sebaiknya kepada klub yang deserve ni. Klub-klub yang menang ni. So that's why dia orang create satu lagi breakaway league yang dikatakan lebih dah boleh dapat banyak revenue sebab satu ialah dia punya reputation lah. Bila kita tengok klub yang besar-besar ni, let's say macam ni lah. Kalau dalam group Champions League tu MU, second ialah Borussia Dortmund, third ialah Porto, empat ialah Partizan Belgrade. Partizan Belgrade kan? Kan? Aku tak pernah dengar tu. Jadi bila MU lawan dengan nombor 2 tadi apa? Dortmund. MU lawan Dortmund. At the same time Porto lawan Partizan Belgrade. Orang akan tengok MU lawan Dortmund, orang tak tengok Partizan Belgrade lawan dengan Porto. Betul. Same juga bila Porto bertemu dengan MU, Dortmund lawan dengan Partizan Belgrade. Maknanya dalam grup tu dia orang kata ada satu game yang tak mendatangkan hasil yang banyak. Lagi pula one of the announcement by the UEFA yang dia orang announce the day after the ESL punya announcement ialah dia nak expand the Champions League. Bila dia nak expand the Champions League, lagi banyak kelab-kelab kecil ni yang ada. So lagi banyak lah bagi dia orang game yang tak mendatangkan revenue yang tinggi. So that's why kononnya dia mengatakan dengan mewujudkan ESL ni, dia boleh buat satu tournament yang boleh dapat high revenue in term of sponsorship sebab high profile clubs dalam tu, in terms of prize money kan, sebab dia percaya UEFA patutnya bagi prize money yang lebih proper, tapi dia orang tak setuju. Dan satu lagi TV rights lah. Bila game tu high profile, orang akan lagi banyak tengok kan, lagi banyak streaming untuk game tu. So that is why on paper dia orang mengatakan dia orang create ESL ni instead of playing the Champions League expanded version yang yang UEFA announce. First ialah ni, dia orang tak suka how UEFA run the committee dengan distribution of prize money. Secondly, dia orang kata dia orang boleh create another version of Champions League yang lebih high profile, yang lebih mendatangkan revenue. So on paper itulah dia orang punya reason. Lepas tu datang mangkuk Florentino Perez ni, dia pun cakap statement yang Supreme Leader cakap tadi. Yang itu aku rasa membunuh diri dia sendiri lah. Statement bodoh lah. 18 to 24 years old tak minat tengok bola, dia bodoh lah kan? Betul. Bagi aku itu satu statement yang sangat bodoh. Tapi kalau tengok kan, kalau kita rational kan ESL ni, aku tak side mana-mana. Aku rasa dua-dua ada keburukan dan kebaikan dia sendiri. Tapi kalau kita tengok the rational side from another perspective, instead of focusing on the UEFA side, these clubs, dia orang ni profit oriented. Dia orang private entity yang profit oriented, yang kalau lagi boleh lagi banyak revenue lagi bagus kan. Betul. Jadi dia orang ni pula tak suka dengan this elitist group yang influence the UEFA ni, so dia orang buat baru. Even kalau kita tengok reputation UEFA and FIFA pun logically tak logik kalau Qatar dapat host World Cup. Betul. Kan? Dia lah negara kecil yang qualify once ke dia qualify ke tak pernah qualify for World Cup, tapi money punya pasal, duit punya pasal, lobbying punya pasal, dan dia orang lawan dengan negara-negara lain yang besar tau. England even apply to be the host and everything, tapi Qatar menang. That shows how corrupt they are. One thing. Then the UEFA itself is a sub committee of this FIFA kan. So kita boleh nampak reputation dia orang yang corrupt tu macam tu. Yalah. So yang inilah aku nampak why the reason they create this thing. Sebab revenue. Sebab dia orang kelab besar yang ada overhead yang lagi tinggi. So aku nampak logiknya di situ. Cuma tak fair disebabkan tak ikut merit. So dia pun sama juga. Dia marah this governing body yang eksklusif. Maknanya tak nak dia orang je yang buat decision, yang lain tak boleh influence dia punya committee. Dia orang create satu lagi pula yang sama je lebih kurang,
Eksklusif club juga, eksklusif group juga kan. So serupa je. Satu pekimak, satu anjing lah sebenarnya. Bezanya in ESL dia orang lah yang pegang power instead of the old elites. See. So macam to summarize why dia orang punya atau the driven factors yang dia orang buat decision to create ESL ni, macam antara yang kita boleh imbas balik tadi is against the corruption within UEFA itself. And then dia nak it's a rebellion act against UEFA lah. Yes, so this 12 club ni dia macam show power play dia orang. It's a football punya politik lah. And also in term of revenue lah, we are talking about this 12 club, dia memang yakin sponsorship tu sepatutnya dia orang yang boleh bawa the sponsorship. The power lies within them. And also the prize money dia orang tak puas hati. Siapa yang menang dapat sikit, and maybe ada ketirisan dalam UEFA. And also in terms of revenue dari segi TV rights, basically club dia orang club besar. So bila dia orang punya club punya match, dia orang rasa dia orang boleh bawa lagi banyak revenue daripada situ. Dan dia orang tak nak lawan dengan club kecil lah. So that's basically apa yang kita boleh dapat summarize. However, those are opinions tau. Kita tak boleh kata ini facts kan. Betul. Tapi macam lebihan yalah prize money apa semua tu memang ada satu artikel tu dia dah cakap lah, siapa masuk ni dia dapat berapa banyak kan. Memang lebih lah daripada apa yang clubs dapat bila main dekat Champions League ni. Macam Conte cakap tadi, UEFA hold that money yang ada lebihan ni. They don't invest to the clubs kan, or even to the community. Dia simpan untuk dia orang macam what the fuck kan. So bodoh lah tu. Kira macam kalau kita lah, let's say kita yang ni politik sikit lah kan, sebab kita pun cerita pasal politik kan. Am boleh dapat satu sponsor yang besar kan. Let's say lah kata am boleh dapat sponsor 10,000 lah, am boleh bawa untuk satu company yang. Lepas tu am pergi jumpa am punya bos dengan geng-geng dia. Bos, saya boleh bawa ni sponsor 10,000 ni. Tapi saya nak masuk lah jadi komiti, jadi board of directors kan. So dia kata tak boleh lah. Kita orang punya geng kan, pasal apa? Macam tu lah, dia tak puas hati lah kan. Dia orang pun tak nak bawa dia orang punya, sebab logically ni UEFA Champions League one of the biggest competition in the world. Takkan macam tu je dia orang punya revenue kan, mesti lagi banyak. Betul. Faham. Okay, tadi Abang agak ada macam mengatakan lah yang this 12 club basically at least lah 6 club yang daripada EPL yang join ESL ni, owners dia mostly are not even British, are not even orang British lah. So bukan European pun. Bukan European pun, ramai yang US. And the way they see it is very business punya model lah. Dia orang tengok the club in terms of business punya point of view. So aku ada satu clip aku nak play ni. Saya clip ni went viral. It's a Arsenal fan yang memang rant about this is ESL thing. Cumanya just to echo apa yang Abang Naga cakap ni, basically the owners dia orang tak ada the passion of the football. Betul. The fan of the football. So and I have a follow up question about the fan later, tapi let's hear the clip first okay. An absolute disgrace, disgusting. Every single member, every single club involved in agreeing this Super League. Despicable. You should be put in jail. Honestly, all these owners, they know nothing about football in this country. Hundreds of years of derbies, battles, big games, laughing, losing to bottom of the league when you're top of the league. All that banter will be gone. Because they know nothing about football. Super League, you got billions. You've got billions as it is, and you just want more. You can't help yourself, can you? I'm an Arsenal fan. We're talking about Super League. We can't even win the league in this country, let alone get in the Champions League. Couldn't even beat Fulham last week. It's a disgrace. It really is. Everyone involved, you should be banned from football for years. Football is nothing without the fans. Nothing. These clubs forget that. Working class people like me and you, we pay money week in, week out to either go to the games when we're allowed to or watch it on the TV. They don't care about us. We're a statistic. They know nothing about football in this country. Nothing about the punt. Okay. Marah betul. Tapi
even Tapi though kalau aku jadi fan Arsenal pun aku marah. Dah lama dah bodoh lah. aku, Aku setuju lah dengan apa dia cakap dia. Arsenal memang takkan menang pun league. Even domestic league pun tak boleh menang, nak masuk dengan 12 yang macam tu kan. Macam terima kasih lah. tapi apa yang aku nak tarik daripada apa yang dia cakap kat sini lah, kata the fan tu dah bayar mahal, dia orang pay per view kan satu match, dia orang bayar mahal, dia orang kerja, the fan itself bleed for the football club. Tapi Betul. on another side kita tengok bila masuk ESL League ada satu side yang boleh kata dia profit the club itself, so it's a good thing for the club itself. Macam mana nak weigh in between these two? Maksud aku, who do you put first? Because macam contoh aku bagi dekat Malaysia lah, aku tak faham sangat, tapi dekat Malaysia kita tak nak tengok Liga Malaysia, kita tak nak local punya football match, kita tak nak tengok. Tak nak tengok pasal apa? Aku tak minat bola. Tak nak tengok, yang kata kita tak mau tengok. Bukan kita sorry Yang tak nak tengok pasal apa pula cakap macam tu? Aku tak minat bola, so aku tak tengok local ke international ke, aku out of the equation. There's soalan kat sini, yang mana yang prefer tu tengok liga-liga international, dia nak tengok Champions League, nak tengok EPL, nak tengok La Liga, nak tengok Serie A, tapi dia orang tak nak tengok Liga Super, dia orang tak nak tengok apa Liga Malaysia yang ada sekarang lah, aku pun tak tahu kalau nak sebut. Tapi that's the problem. Kalau tak tengok, tak support, tak beli tiket, duit tak ada. Adakah dia apply tak this situation dengan this big 12 clubs? Fan dulu ke profit of the club dulu? Bagi aku dua-dua lah. Memang fan dulu. Mula-mula memang fan dulu untuk satu kelab bola ni. Lepas tu bila dia dah naik next level, which is dia nak kena compete dengan other teams, kau kena ada good strong punya macam management lah. You kena strategize betul-betul macam mana nak handle club supaya club tu tak ke laut lah. Sebab dia ada je masa 10 years back ada team Nugget yang Isco main tu, team yang Isco main tu, Malaga. Yes, Malaga dulu kaya. Untuk pengetahuan Jackson lah, Malaga dulu kaya. Dia beli player yang bagus-bagus semua kan. Tapi sekejap je dia club tu macam 2-3 years lepas tu bila dia dah tak ada duit kan, dia dah habis lah, dia dah tak, orang not even know pun Malaga dulu kuat. Macam umur-umur yang kita ni kita akan tahu lah, tapi I don't think budak-budak muda tahu lah Malaga dulu one of the steady team dekat Europe lah. So memang fans dulu, tapi bila kau nak naik ke satu level yang lain, you have to have a good strong punya management lah. So fans dulu lah in anything. Yes. Fans dulu. Kalau kita assume dalam business pun, kita jual produk, customer dulu lah kan. And then baru kita develop customer service, management and whatnot. Something like that lah. Okay. Yes, kena ada fan base dulu, lepas tu baru kita strategize lah. So the reason aku tanya ni because sebab ESL ni kalau kita tengok, the owners are okay with that. I mean obviously they are the one that decided untuk masuk this 12 club kan. Tapi orang yang menentang kuat sekali fan dia orang lah. Macam contohnya fan Arsenal tadi lah. So nak tanyalah, in terms of fan itu, dari mana? Where do they bleed? I mean, dekat mana yang dia orang tak puas hati? Kenapa dia orang dislike sangat the idea of ESL? Okay, mungkin bagi aku, dia orang tak diberi penerangan yang penerangan yang detail lah pasal benda ni. Sedar-sedar PAM dah ada that statement keluar before Champions League kan. Aku rasa kalau ada macam kau buat penerangan awal, macam kau buat teaser ke good awareness punya penerangan ke, I think akan ada penerimaan daripada fan tu. Bukan tak ada je, cuma kadang-kadang orang it's hard to change kan. Orang nak terima suddenly benda-benda nak tukar ni, dia orang susah nak terima lah. Tapi aku rasa lambat laun kalau benda ni jadi pun, lambat laun fan akan tukar juga, sebab nak tak nak kau kena layan juga tim kau kan. Cuma itulah dia sekarang ni period change tu lah. Period change lah, whether kau nak accept cepat atau tak, itu bergantung kepada diri sendiri lah. Faham.
Faham. So lack of orang kata information jugalah untuk fans. Tapi that's not per se lah. Meaning ada juga faktor-faktor lain kan. Okay. Betul. Abang Nugget, anything to add about kenapa supporters dislike the idea of ESL? Okay lah, bila kita cakap dari segi point of view fans lah kan. Aku suka quote satu statement by Bill Shankly lah. Dia ni legend Liverpool manager lah. Dia menang Champions League. Dia build Liverpool lah. Jadi Liverpool yang sekarang ni. Dia cakap macam ni. At a football club, there's a holy trinity. The players, the managers and the supporters. Owners don't come into it. They are only there to sign the checks. Kan? So dia sendiri mengatakan owners ni basically ialah macam satu business owner kan. Tapi dari segi football ni dia lain. Football ni dia yang penting ialah players, managers and the supporters. Kan? Dari segi fan Arsenal tadi yang bising tadi tu, aku just nampak kenapa yang dia orang tak suka sangat pasal ESL ni ialah dia orang kata this 12 founders club ni greedy kan. Greedy, dah ada revenue pun nak revenue lebih lagi kan. Kalau ikutkan history, memang Champions League ni dia based on merit. Jadi bila satu benda baru yang dicadangkan oleh, boleh katakan dia orang ni ada different perspective on football lah. Bagi dia orang football ni just a business kan. Dia orang tak ada rasa sense yang betul-betul minat macam supporters ni. So bila dia orang create satu exclusive league yang not based on merit, jadi dia akan mendatangkan kemarahan ramai orang lah. Faham. Satu lagi from point of view fan Arsenal tadi, ialah macam tadi tu lah, kau dalam domestic league pun kau duduk nombor 9, nombor 10. Lepas tu kau nak join Super League yang ada high profile clubs ni, nak duduk nombor apa? Kan? Confirm duduk bawah. Kan? Lepas tu satu lagi, bila ESL ni dah di-announce, of course UEFA tak suka lah, sebab yang ini ialah satu undi tak percaya kepada UEFA kan. Satu benda yang tidak mendapat restu UEFA. Jadi diorang tak suka. Jadi diorang menggertak this 12 Founders Club dengan disciplinary action kan. Contoh-contoh disciplinary action yang diorang nak buat ialah this 12 Founders Club akan relegated from their domestic league kepada liga yang paling bawah sekali kan. Jadi yang ini as fans kita tak suka lah. Let's say kalau macam Supreme Leader fan MU kan, dia tengok every week, dia tengok lawan dengan Aston Villa, lawan dengan Newcastle, lawan dengan Chelsea, Arsenal, Liverpool, high profile punya game, yang kompetitif punya game. Tiba-tiba bila dah join Super League ni, dia kena tengok lawan tim mekanik dengan tim nelayan kan, liga-liga yang bawah-bawah ni kan. Jadi as fans kita tak suka yang itu. Lepas tu pula dari segi fines, UEFA gertak untuk denda geng-geng ni. Sekarang ni bukan cerita gertak dah. Sekarang ni dia dah keluar statement. Ada satu tweet daripada satu jurnalis ni. Dia nak, memang sekarang ni these 12 clubs walaupun tak jadi ESL ni, dia akan didenda juga sebab buat satu benda yang di luar daripada kebenaran Champions League, UEFA. Satu lagi yang dia orang gertak ialah World Cup exclusion, meaning these players, this 12 Founders Club, player dia orang tak dibenarkan untuk main World Cup atau any major tournament, international tournament run by FIFA and UEFA. Jadi bodoh lah kalau kita tengok World Cup tak ada Messi, tak ada Ronaldo, tak ada Sadio Mane, tak ada Mo Salah. Kita selit sekali lah tak ada Bruno Fernandes ataupun Marcus Rashford kan. Sebab tak nak lah rasa ketinggalan pula kan. Okay, agree. Chip shot ke situ. Tak, aku cakap benda betul. Takut terlupa ada player-player bagus from MU. Sorry lah. Lepas tu as fans kita tak suka lah benda-benda ni berlaku. Jadi situ dah nampak juga. Cuma bagi aku bila kita mengatakan greed ni, dia from another perspective pula sama je. The UEFA pun greedy, the 12 clubs ni pun greedy, sama je. Sebab why do you have to expand the Champions League kan? It's good as it is kan. Sekarang dah ada tim yang dah elok apa semua, nak tambah lagi. Sebab apa? Sebab ni lah, nak tambahkan lagi revenue. So jadi klub-klub ni tak suka. Kenapa dia tak suka? Macam tadilah, bila hang MU nak lawan dengan Partizan Belgrade pun anda menyampah kat Serbia, nak kena travel pergi Serbia jauh
dengan fasiliti dia yang tak setaraf dengan geng-geng MU, Arsenal, Chelsea, Real Madrid ni kan, padang buruk ke stadium tak best ke, dressing room bodoh ke, tiba-tiba lagi tambah lagi empat tim daripada Belarus lah, daripada Estonia ke kan. Dia jadi satu game yang bagi dia orang irrelevant sebab dia orang rasa macam menyusahkan. Dah lah travel jauh dengan tim-tim yang facilities dia tak bagus. Yang ni ada benda-benda ni from perspective of this 12 owners lah, 12 clubs ni lah. So aku rasa balik kepada soalan Jackson Lee tadi, kenapa dia orang tak suka, sebab tu lah. Sebab disciplinary action from UEFA, satu against the tradition itself, which is supposedly by merit, tapi sekarang dia nak buat exclusive club pula, dan bagi dia orang ini ialah greedy. But to be fair, if you're an Arsenal fan for so long, memang siapa-siapa Arsenal fan akan marah pun, sebab Arsenal punya management aku tak tahulah macam mana. Dia orang duduk kat London, one of the high class area in London, dengan apa harga tiket yang paling mahal dalam EPL. Tapi stadium dah stadium baru, club high profile lah, tapi dia orang tak dapat competitively dalam domestic league ataupun continental punya tournament. Dia orang tak kompetitif, dia orang tak menang, dia orang paling-paling jauh pun quarter, semi. Inilah lawan Eropah baru ni pun semi kan. Tak ada trophies. Jadi dia orang marah, of course dia orang akan marah. Especially pula tambah lagi pula dengan ESL punya announcement ni, bertambahlah marah kan. Sebab dia orang takkan menang pun. Dia orang takkan menang pun. Dengan kalau tengok daripada financial side pula, dah lah tiket dia orang paling mahal lah EPL. Lepas tu domestic league pun dia orang dah kena bayar mahal, tapi result macam bodoh kan. Bila dia nak main dengan ESL, katalah ESL ni jadi, Arsenal akan lawan dengan Real Madrid, Barcelona, lawan dengan Chelsea, Inter Milan apa semua every week kan. Of course game-game macam ni yang high profile macam ni, tiket lagi mahal daripada tiket dia orang sekarang. So yang inilah yang dikatakan membunuh fan, yang bleed the fans ni lah. Greed yang dimarah sangat ni ialah ni lah, sebabkan nak tambahkan revenue dia orang. Jadi yang kena tanggung ialah fans daripada segi financial, ialah harga tiket mahal. Kalau pay per view dia orang kan pay per view, tak macam kita kan. Kita subscribe Astro boleh tengok semua. Dia orang nak tengok every match, dia orang kena bayar untuk tengok match tu. Kan? Yes. Pay per view pun confirm akan jadi lagi mahal. So inilah aku nampak kenapa why fans or supporters dislike the idea of ESL. Understood. So they have a strong reason lah. Especially for fan yang memang dah lama daripada dulu siap-siap dekat sana. Atuk nenek dia orang memang dah support Arsenal. Lepas tu bapak dia orang support Arsenal. Dia orang ni dah generation yang keberapa dah support Arsenal. Tiba-tiba dia orang nak kena suffer all this kind of shit kan. Tapi tiket mahal, trofi tak pernah menang-menang lagi. Itu yang marah tu. Okay. The notion of greed, kalau daripada point of view of fan terhadap owner dia orang, kita boleh faham lah. Sebab fan memang berdasarkan apa point yang Abang Nugget bagi tadi, dia orang bleed teruk. Dia orang yang banyak keluar duit dan whatnot kan. Tapi kalau datang daripada UEFA punya management yang cakap this 12 club greedy, tak rasa hipokrit ke daripada UEFA? Sebab dia orang yang Betul, dia orang yang simpan kan. Yes. Bagi aku setuju dengan Jackson lah. Sebab dia nak cakap orang, dia pun buat benda yang sama kan. Aku setuju. I see. So dia berbalik kepada macam mana orang kata satu perbahasan yang kalau luar football pun benda sama. Kalau dalam politik pun, politician duk main kat atas sedap, kita rakyat yang sama yang sakit. Boleh gajah sama gajah bergaduh, yang merasa pelanduk kan. Same shit applies lah. Okay. My next question lah, kita tahu siapa yang benefit the most out of ESL? Founder club, obviously lah. Who else yang kau boleh rasa akan benefit from ESL? Adakah player pun akan benefit? Certain player mungkin akan dapat, since club banyak duit, certain player dapat lagi banyak, ataupun ada certain entity lain yang boleh benefit daripada ni. What do you think, Mok?
betting punya company. Yes. Betul. Betul. More for them to manipulate and more instrument for them to Yes. manipulate. Yes. And plus Betting punya company. coming from 12 club yang memang elite gila babi, lagi senang. Yang memang betul profit base, lagi senang lah betting punya company nak cucuk kan. Yeah. Betul. Betting TV pun samalah. TV maybe possible untuk channel-channel lain nak dapat rights untuk siarkan. TV rights. Yes. Media lah. Dia akan buka apa benda yang baru, dia akan buka peluang yang baru tau. So macam maybe sekarang ni opportunity tu dekat certain group of people ataupun certain group of companies, tapi bila benda yang baru datang, dia akan ada peluang-peluang yang lain macam-macam lah, bukan setakat betting je. Even company yang buat macam data collection pun akan dapat juga benefit dia yang lain, sebab it's a whole new games and a whole new punya things kan. So data collection punya company pun confirm akan dapat macam peluang yang baru lah. I see. Senang cerita, kalau buat ESL ni banyak lagi lah ada entity yang mungkin boleh benefit, tapi eventually all those decision boils down to fan lah. Fan tu macam mana kan. Cuma tak tahu lah, pendapat aku tak pasti apa yang macam referee punya association punya point of view, sebab aku dah cari-cari juga, tapi I don't think macam diorang tak keluarkan apa-apa lagi kan. Nugget kan? Ada terbaca tak apa-apa statement daripada referee punya body ke apa? Bagi aku nampak sekarang ni yang governing body tak kisahlah daripada segi domestic FA ke, daripada segi refereeing ke, dia orang akan play safe sebab sekarang ni dia orang under FIFA. Jadi dia orang tak akan kata dia orang setuju lah dengan ESL ni. So bagi aku, let's say macam ni lah, macam Supreme Leader cakap tadi kan, media akan affected. Sekarang ni benda tengah hangat pasal orang tak suka pasal ESL ni kan. Even yang club, yang 12 Founders Club ni punya fans pun tak suka. Jadi ada riot sampai game tertangguh. Aku tak tahu perangai mana, kampung mana sampai game pun tertangguh kan. Nyusahkan orang nak kena main 2-3 kali kan. Jadi liputan dia meluas lah. Geng-geng media ni sekarang ni dia orang lebih sided kepada tak suka. Gary Neville dengan Jamie Carragher dekat Sky Sport pun beria hantam apa semua bla bla bla. But don't forget, this is media mana yang mendatangkan untung ataupun publicity yang tinggi, dia akan cover tu. Dia orang cover manipulate semua lah. Kalau terjadinya ESL ni dan dia orang open tender untuk broadcast right, untuk TV right, confirm Sky Sport apply punya. Sembang lah kalau Sky Sport cakap dia tak nak, tipu lah. Betul. Confirm lah. Cuma sekarang ni benda ni adalah benda yang kita nampak sebagai satu negatif kan. Kita nampak dia negatif. Dia orang pun negatif, lambung hampah. Nanti kalau benda ni jadi pun, media juga yang akan dapat untung yang banyak sebab game-game high profile kan. So sekarang ni media akan, macam tadi soalan Jack Seling tadi cakap siapa lagi yang akan benefit from this selain daripada Founders Club tu, media of course. Betting macam tadi tu pun aku setuju sangat sebab game high profile kan. Lepas tu kalau daripada segi refereeing yang tadi asal tu, sekarang aku tak tahu. Cuma aku nampak sekarang ni even the domestic FA pun, national FA from every European countries ni pun dia still play safe, tak setuju. Sebab yalah dia masih under the banner of FIFA kan. So understood lah. Faham. Ya, tapi kalau dia orang setuju pun actually bagus juga, dia buka peluang untuk banyakkan lagi referee. So kan dia ada pemilihan referee terbaik lah apa benda every year je kan. So macam banyak lagi contestant untuk bertanding tu kan. Macam aku dengan Nugget cakap tadi lah, dia buka benda baru, confirm akan ada possibility yang baru. Yang mana yang tengah kutuk-kutuk sekarang pun macam yelah, dekat Sky Sport memanglah dia tengah macam bagi tanggapan negatif ya, sebab dia orang tengah dapat kontrak dengan ni untuk Champions League semua. Dengan Champions League kan. So nanti bila dia buka tender untuk ESL, dia orang confirm dia orang masuk. Dia orang masuk punya.
Dia maksudnya sembang lah sekarang ni. Sembang. Ni semua tak guna. Yeah. Media publicity, money talks kan. Money talks. Yes. Okay. Since Abang Narik ada mention tadi lah, dia ada mention about satu match yang kena postpone sebab fans riot. Aku ada satu soalan ni memang khas untuk Supreme Leader Mock, since dia memang fan MU. So kita tahu EPL ada 6 kelab yang join ESL. Setiap kelab ada game masing-masing dalam previous game week dekat EPL kan. So Liverpool pun ada, Arsenal pun ada game apa semua. Tapi aku just nak tanya, mungkin ini tak related pun dengan ESL. Coming from me which is not a football fan. Tapi aku nak tanya, kenapa fans Man U je yang riot kau-kau hari tu sampai game kena postpone dengan Liverpool? Fans kelab lain tak ada pun riot macam tu, walaupun walaupun kelab dia earlier decided to join ESL. Any explanation on that? Dia senang apa cakap perak. Tak. Aku nak explain lah. Aku tanya soalan ni bukan nak trigger, tapi it's a honest question coming from me as a non-footballer. Supreme Leader jangan nuklear aku. Banter. Dia macam apa tau, sekarang ni aku macam dah ditembak. Lepas tu aku dah mati dah ni. Dia tembak lagi. Aku neutral Mok. Aku neutral dah. Aku banter tu. Aku bukan nak tembak. Banter je. Saja je lah. Contoh paling mudah kan. Dia macam ni lah. Okay, baru-baru ni Ed Woodward tu dah resign kan. Sebab case this ESL case lah kan. Aku rasa dia orang dah berjaya. Okay, Ed Woodward ni dia executive, dia macam CEO kepada club ni lah. Dia mula-mula dia punya apa owner dia is Glazer. Glazer tu dia adik-beradik macam tu lah. Okay, dia orang ni mula-mulanya yang fan tak suka sebab dia orang beli club Manchester United dengan duit loan, guna duit loan. Yes. Guna duit loan. Okay. Yang itu pada tahun tu fan-fan tahun tu marah lah sebab dia orang beli guna duit loan. Tapi bagi aku, walaupun dia orang guna duit loan, dia orang adalah, dia orang bukannya tak beli player, dia orang bukannya tak expand ke apa. Dia orang expand macam biasa, tak ada benda pun. Cuma yalah, bila sekarang ni macam zaman-zaman sekarang lah, bila benda sekecil-kecil alam lah, macam ada benda trigger ya, mesti dia orang akan besar-besarkan the certain issue tu lah kan. Tambahan pula dia punya CEO yang Ed Woodward tu baru resign sebab kes ESL ni. Lepas tu Glazer tu, kalau dekat dalam ESL punya, diorang ada group macam geng lah kan. Glazer ni dia ada pangkat juga tau dalam ESL punya group ni. Dia pangkat dia bagi aku rasa macam something vice chairman macam tu lah. Tapi dia ada pangkat lah macam nombor 3, nombor 4 lah. Nombor 1 is the Real Madrid punya. Nombor 2 is yang Juventus punya, yang tak salah aku nama dia Agnelli tu. Ya, Agnelli kan. Dan lepas tu Glazer tu ada kat situ. Dia macam top 5 lah, top 5 officers yang ada dekat dalam tu lah. Sebab tu dia orang lagi marah lah. Dia orang rasa macam kononnya betray lah kan. Sebab tu lah dia buat dia punya bila benda dah spread, orang, aku tak tahulah, maybe fan lain pun sama juga, dia orang dapat macam negatif punya words daripada orang ramai kan. Tapi aku rasa maybe disengajakan kot riot tu sebab satu tengah nak lawan dengan Liverpool, one of the macam seteru utama Man U. Sebab tu aku rasa adalah masa yang sesuai dia orang buat riot tu. Sebab Ed Woodward baru resign. Lepas tu kes ni tengah panas. Lepas tu the next game is Liverpool. Dia orang buat. Aku rasa kalau game lawan dengan Fulham ke, lawan dengan West Brom ke, dia orang takkan buat. Sebab dia lawan Liverpool, dia macam yalah, everybody akan concentrate kat game tu. So dia orang buat riot ni memang macam nak cakap, memang viral lah orang cakap kan. Tengah highlight dekat dia orang lah. Yes, tengah highlight tu memang viral. Lepas tu dengan siap ada dia orang dapat pecah masuk stadium lagi kan. Tu aku pun sebenarnya aku panas juga sebab aku the game is last week kan. Sebenarnya aku panas juga sebab aku bekerja-kerja daripada Penang to KL macam orang gila sebab aku nak tengok game tu. Betul. So aku sampai adik aku cakap game postpone. Dia kata macam dalam pukul 1. Tak apa lah, aku macam relax-relax kan, nak tengok game, tengah buat nak makan sahur apa.
sekali game cancel, postpone. Kau bayangkan betapa panasnya aku. Kan? Sebab adalah member kita orang yang siap ambil cuti lagi. Kudin. Kudin. Ambil cuti lagi sebab game tu dia memang nak tengok Liverpool. Tapi apakan daya, bukan dia dalam kontrol dia kan. So I see. So basically to say, bukannya sebab ESL sangat lah dia orang rakyat ni. Dia sebenarnya sebab ESL. Dia trigger tu daripada ESL. Betul. Lepas tu Ed Woodward resign sebab dia ada gambar-gambar dia, kantoi gambar-gambar dia berjumpa dengan geng-geng ni lah dia groups yang ESL ni kan. Lepas tu start pressure dekat situ, dia resign. Aku rasa sebab tu, sebab dia takkan buat something, benda dia tengah panas, so dia orang buat je lah riot tu sebab benda tengah panas. Kalau benda tak ada apa-apa, dia orang buat macam there's nothing pun, tak ada apa yang nak di-hype sangat pun. Dia hype lah, dia macam orang kata collateral damage ya, boleh cakap macam tu ke? Yalah. Lebih Kurang kurang yang macam tu merasa lah. kan. Yes. I see. Okay. So kalau aku nak kata kebencian fan dekat owner tu ada betul tak? Ke tak? Okay, aku tengok artikel lah yang benci kat owner ni sebenarnya geng-geng orang tua-tua, orang dah veteran-veteran. Sebab masa macam aku cakap tadi lah, Glazer tu dia beli Manchester United dengan duit loan. Tahun bila tu? Lama lah, berapa tahun berapa lah. Pre-Ferguson ke post-Ferguson? Dia still ada masa Ferguson. Even masa dia orang beli Manchester pun, okay, masa tu dia punya macam Ed Woodward dia zaman dulu is David Gill dan Ferguson ni lah yang macam run buat decision beli jual player tau. Lepas tu bila David Gill dah belah, dia gantikan Ed Woodward. Sejak tu lah, sebab Ed Woodward ni dia punya view is dia macam dia nak brandkan Manchester United. Dia buat macam pemasaran lah, macam marketing lah. Dia berjaya buat benda tu, tapi macam ada certain macam, yalah kau tahu bila transfer window kita nak beli player kan. Dia ada club yang decision tu dekat pemilik club je. Ada club yang decision tu dekat dia, ada macam sports director, manager pun ada. Yes. Bila dekat Man U punya situation tu, okay, dia punya decision dekat Ed Woodward. Dia control segala, nak beli player ni berapa, nak beli player ni berapa. Lepas tu dia macam ada satu time tu macam masa tu Man U nak beli, dia ada rumours nak beli John Stones. Lepas tu dia orang value at 50 million. Edward tapi macam mana nak cakap, dia orang nak beli, dia orang tak jadi beli sebab 50 million. Dia kata dia beli Ferdinand dulu is 38 million. Sebab tu aku rasa macam fan punya kemarahan tu macam dia dari sikit lama-lama jadi banyak kan. Tapi bagi aku pembelian player, dia macam nak cakap, decision untuk beli player from daripada tahun ini ke tahun yang lagi satu, dia different. Sebab Ferdinand datang Manchester United masuk 2000 berapa, tahun berapa, masa tu 38 million dah cukup mahal. Tapi sekarang player yang macam baru-baru ni 50 million tu bagi aku dah cukup murah dah, sebab ada je player mahal-mahal. Tengok City spend macam mana. Tengok Manchester City dia orang spend macam mana. Kalau dia orang tak kaya, yang owner tu tak datang, aku tak rasa dia orang ni pun lagi. Sebab dia orang memang betul-betul dia orang buat, dia orang ada duit yang banyak, dia orang beli talent. Kalau tak Sun Ji Hai lagi kalau tak Sun Ji Hai lagi, Richard Dunn, Nicholas Anelka. betul. Itulah paling star pun. Betul. Macam marah dengan City ni. tak marah, tapi sebab dia, itulah dia. Macam aku quote yang mula-mula kita borak tadi kan. Dia letak City sebagai founder member. Aku tak faham apa City ni kat mana masa tahun 98 ke apa. Kat mana tak pernah nampak pun. Faham. Itulah dia. Okay. Ada tak that kind of sentiment dalam kau as a footballer, both to Abang Naga and supreme leader, that kind of hooligan punya attitude ada tak dalam diri masing-masing? Aku rasa kalau aku dengan Nugget duduk dekat tempat kelab masing-masing pun, kita orang punya passion tu akan lagi mendidih, multiply lah. Yes, lagi mendidih lah. Sebab kita orang kat sini je. Kalau boleh masuk dalam TV tu, kita dah masuk lah dalam TV. Aku tak puas hati dengan Perak sekarang tak bayar gaji. Badak dah belah, Dipola dah belah, gaji tak bayar-bayar. Captain pun belah kan? Captain belah cok. Mampus.
Ya, Captain dah sign dengan JDT Tapi tak boleh riot lah PKP. Baling TV luar rumah. Balik TV aku tak boleh tengok TV. Rakyat PKP ni 10,000 je. 1000. TV pula hancur kan. I think we are about towards the end of our session here. Aku rasa kalau kita nak sembang, okay, if we have more orang kata speaker from different clubs, mungkin kita akan ada lagi banyak lah explanation kan. Betul. Lagi banyak point of view lah kan. Ya, betul. But we work with whatever we have. Kita ada Abang Nugget dan kita ada Supreme Leader, which is I think it's a good combination for today. Seronok tu dengar korang banter. Ini kalau depan-depan ni tangan naik ni kan. Kita banter-banter lah. Buat Okay, dulu saya telefon. Bila kalah dia telefon. Lepas tu dia gelak, lepas tu dia letak. Perangai dia macam tu lah. Dia telefon dia gelak je. Hello, Assalamualaikum tak ada. Dia gelak. Lepas dia gelak dia letak. Aku tapi inilah apa macam nak cakap ya kau sokong mana punya club pun balik-balik pun it's all about passion juga. Yes, Kan setuju. macam aku pun ada je sokong club lain. Bukan sokong lah, aku tengok bola macam basic macam aku cakap tadi, aku tengok bola kan, tapi macam everything kat dalam team tu apa jadi kat club, certain club boleh lah aku tahulah, okey lah, aku suka tengok perkembangan masing-masing kan. Macam managers yang tukar masuk keluar masuk, tactical analysis dia orang guna apa, player yang dia orang guna role kat player tu, aku tengok, aku ada dah baca-baca benda tu. Tapi tu ada ya macam aku sekarang kita ada family kan, so aku baca seorang-seorang lah kan. Sekali-sekala kalau duduk dengan korang dua orang ni okey juga, shock juga, bertukar-tukar fahaman ataupun ilmu pasal bola ni lah. Banyak ni kalau nak cerita sebenarnya pasal bola ni, belum cerita pasal tactical lagi, betul tak? Ya tu, dia sembang bola gitu lah. Ini Cuba baru letih tengok bola Malaysia lah. Letih tengok bola Malaysia ni. Daripada dulu sampai sekarang cerita sama, gaji tak bayar. Gaji tak bayar kan, sponsor sekali gaji tak bayar kan. Jadi macam UEFA, cerita UEFA tadi lah kan. Ada duit masuk tapi gaji tak bayar. tapi isu local football gaji tak bayar ni aku rasa most club ada isu tu. Ya, dia macam dia macam tak belajar daripada kelab lain ke, tak belajar daripada kesilapan ke, aku pun tak tahu kenapa. How they run the club, I still don't understand. Betul. Aku bukan nak cakap apa lah. Ya, aku Penang kan. Bagi aku JDT handle club dia bagus. Yes, JDT Ya. walaupun kita benci TM Yes. tak boleh cakap. Bukan. Okay, macam ni lah. Cara yang appropriate nak cakap lah, walaupun dia punya main man tu kadang-kadang dia ada bagi statement yang macam yalah apa angkuh sikit ke kan. Tapi apa yang dia buat tu bagus kot. Apa yang dia kata tu betul. That main man, Yes. as a person, maybe orang akan ada different opinions, which is negative kadang. Betul. Mostly negative. Yes. Tapi how he runs the club, maknanya as a person kita boleh, dia very doubtful lah. Tapi as a chairman, he is a very good chairman. Betul. That I cannot deny. Masa dia jadi apa FM punya ni apa yang bagi aku tu apa good decision tau, sebab kena ada orang macam dia. Tapi tak berjaya juga sebab yang dalam ni berakor panjang lama dah. Yes, yang dalam ni banyak akar dah banyak ah. It's politic in a way lah kan. Different ball game. Politik Ya. dalam Ya. sekarang ni lah baru Liga Malaysia, baru kelab-kelab nak diprivatise, baru satu musim. Sebelum ni dia jadi satu pawn, PAWN kan? Dalam chess game politik kan? Ya, betul, dia satu benda yang aku rasa benda bodoh lah kalau politikkan bola ni. Ya, Macam aku rasa merugikan fans, merugikan industri bola sepak, Ya. merugikan perkembangan bola sepak negara. Bodoh lah aku rasa. Ya, tak patut. betul. Benda boleh pergi jauh sebenarnya kalau buat betul-betul. Kan, kita bukan tak ada facilities, kita bukan tak ada money, duit ke, kita ada, cumanya macam itulah. Cerita pusing-pusing benda sama, tak boleh cerita. Macam apa Supreme Leader cakap tadi, aku sokong kelab ni, aku sokong kelab ni, tapi at the end it's about your passion lah. Passion, your love for the game kan.
which reminds me, I think this would be last question coming from me lah. I mean, aku as a non-football fan pun aku, walaupun aku tak minat bola, tapi aku tak pernah question kita punya local punya fan yang minat MU, yang minat Liverpool ke, yang minat international club lah. Aku tak pernah question sebab aku faham itu adalah passion dan itu adalah minat. Tapi akhirnya aku came across few people yang cakap benda-benda macam ni. Aku tak setuju. Terang-terang aku tak setuju. Tapi aku tak boleh nak bagi point, nak lawan balik ke, nak ribat ke apa ke. Dia cakap macam bersungguh sangat lah korang ni support game luar, support game overseas, bukannya bawa apa-apa benefit towards kita ataupun negara kita directly. Apa yang korang nak apa yang korang nak cakap dekat orang macam ni? Apa kalau kau jumpa orang macam ni, tanya kat kau directly, kau nak cakap apa kat dia orang jadi macam ni? Aku belah je orang macam ni, bodoh lah kalau kita nak argue. Bagi aku, aku belah je, taklah dia nak fikir yang tu. Tak, masing-masing ada minat masing-masing. Ada orang minat movie, ada orang minat Kim Kardashian kan. Kalau dia let's say lah dia kata dia minat Kim Kardashian punya tu, langsung tak mendatangkan hasil pada dia, tapi itu minat dia. Kan? Satu lagi, kalau nak kata tak support local football, aku support local football. Yes. Jadi yang tak boleh cakap apa lah, local football aku support, yang ini pun aku suka juga, so why not? Kalau hang nak tu, hang punya pendapat masing-masing lah. Betul. Bagi Tak, lagipun benda ni bukannya dekat Malaysia je main, it's a hobby kot. Hobi main bola, orang lain pun main bola. Confirm kalau dalam maybe 10,000 people akan ada seorang dua yang akan suka Liga Afrika. Aku tak tahu, tapi mesti akan ada orang. Biarlah dia nak suka pun kan. Jadi kau orang macam ni, kau macam nak cakap, kita layankan je lah. Biar je. Membelah je, lantak dia. Yes. in a way ada yang nak bajet bagus juga, nak buat macam bajet dia critical minded ke macam mana kan. Dia kalau dia tengok local football kan, dia pergi stadium beli jersey ori. Lepas tu lepas tu tengok bola. Kalau local football, katalah dia minat local football, tengok bola dengan cara yang legal, yang boleh mendatangkan revenue kepada kelab. Maybe ada kredit lah dengan apa yang dia cakap dulu kan. Tapi kalau dia pun setakat sembang dalam Twitter, tak payah. So dengar penjelasan daripada dua peminat tegar football EPL dekat Malaysia ni. Alright, I think we are about to end our session kali ni. But before we go, aku just nak buka ruang to Supreme Leader. Kalau because we have been talking, I think for almost how many minutes Ini paling panjang. It's already 1 hour and 30 minutes around that time lah, campur-campur kan. So if there's audience out there yang mana yang dah dengar suara Supreme Leader, rasa berminat nak kenal or nak ambil, nak macam nak keep in touch dengan kau Supreme Leader, how do they get in touch with you? Okay, senang je. Kalau korang berminat nak borak dengan aku ke, nak bergaduh pasal bola ke, datang lah. Tak tahu lah. Langsi. Tak ada lah. Okay, aku macam biasa seperti semua orang, aku ada social media juga. Senang je social media aku, Facebook dengan Instagram. Nama aku Zul Hafiz Saharudin. Nampak? Zul Hafiz. ZUL yes, ZULHAFEEZ SAHARRUDIN. Alright. Both Facebook and Instagram Both Facebook and Instagram. Ada media handle ada tak? Macam mana tu? Macam ada account yang kau jaga juga ke? Business account, apa-apa je. Okay, business account aku dah jaga. Macam tadi aku cakap awal-awal tadi, aku punya business yang lilin tu, The Melts Bar. Dekat situ kita orang jual ni lah, wangian lilin untuk korang letak dekat rumah. Wangi-wangi yang mana isi okok tu. Boleh lah nak neutralkan bau-bau tu. Bukan berkesan ya? Kalau untuk perokok. Alhamdulillah berkesan. Sebab dia ada certain bau. Dia macam ni, lilin ni kalau ada certain bau yang kau pening, dia bukan bau, dia sebab base lilin tu dia adalah macam-macam beeswax ke soy wax kan. Kita orang punya insya-Allah tak pening lah. Sebab aku tak suka benda-benda pening kepala ni kan. Siapa berminat boleh contact aku. Boleh tengok dulu produk nak beli ke, tak nak beli ke, nak borak-borak dengan aku ke, boleh, tak ada masalah.
And then another thing yang aku buat personally is inilah I'm doing consultation for human resource punya management. Siapa-siapa yang nak buat startup tak ada pengetahuan lah, nak tambah pengetahuan berkenaan dengan human resource, boleh, kita boleh tolong, tak ada hal. Apa lagi itu je. Yang mana ada aku punya group of friends yang ada number aku, so jangan terkejut kalau dekat WhatsApp aku tu memang gambar Supreme Leader. Memang aku tukar-tukar. sebab memang ada resemblance tu. Memang aku tak nafi lah. Yes. Memang rupa memang ada. Ada sebab. Dia cakap Korea. Ada sebab. Aku tukar-tukar ya. Okay, I think itu je kot. Lepas tu ni lah, thank you for inviting me. Lama kita borak-borak ni kan. So macam if ada apa-apa, tak ada orang ke kan, last choice ke, boleh juga panggil aku lagi. Last choice. We enjoy a session with you. Thank you so much. We feel honoured to have you. Seriously. Betul. Thank you for joining. Okay. Ran a lot for us. Basically untuk aku dengan Abang Nugget. So to audience out there, if you're still listening, thank you so much for still listening up to 1 hour and I don't know how many minutes. We really appreciate your time, your effort that you given to listen to us talk about this time around, talk about ESL lah, European Super League. Okay, so if you want and if you like what we do, as usual, if you're listening this in Spotify, you can share our Spotify playlist with your friends. If you're listening this on YouTube, hit like, subscribe, and also share our video maybe. Or we are available as well on other platforms like Google Podcasts and also Breaker. There's a few. Check us out in our Instagram, on our Instagram page, Gen_Y_Cult. And also in Facebook is Gen Y Cult Podcast. Okay, that's it from me. Abang Nugget, anything else you want to add in before we end the session? Oh, okay. As per usual, kita memang appreciate apa nama ni? Super Leader. Sorry. Aku nak panggil mod. Kita appreciate Super Leader punya boleh bagi kita masa dan peluang untuk kita bersembang dengan dia, berkongsi pendapat dan insights. Dan macam Jackson Lee cakap tadi, Gen Y Cult on Instagram, on Spotify, on Facebook. Please follow us. Kalau if you like what we do, please share our content. And if you are listening up until this, we thank you very much because we really appreciate your support. Alright. Well, itu saja. Sekian. Terima kasih. Until next time. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jaga SOP. Keep safe. And orang kata kita still boleh celebrate raya, tapi dalam masa yang sama kita berhati-hati. Okay, right? Alright. Okay. Right. Take care semua. Bye-bye.